Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'da. Amma ba' Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala boleh berjumpa kembali pada pagi hari ini. InsyaAllah kita akan teruskan lagi pengajian tasrif kita. Sekarang ni kita masuk pada muka surat 24 insya-Allah. Salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan semua. Hayya nabda darsana al-yawm bi qiraati suratil Fatihah. Baiklah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang masuk pada muka surat 24. Sebelum ni kita dah bincangkan daripada muka surat 20 hingga muka surat 23. Muka surat 24 ini perbezaan dia dengan yang sebelumnya, pola dia beza. Kalau muka surat 24 ni, pola dia atau wazan dia adalah fa'ula yaf'ulu. Jadi pola dia apa? Pola dia fa'ula yaf'ulu. Sini baris depan, sini pun juga baris depan ya. Itu pola dia, fa'ula yaf'ulu. Kalau yang sebelum ni ada fa'ala yaf'ilu, ada fa'ala yaf'alu. Itu beza lah. Kalau sekarang ni fa'ula yaf'ulu, dhammah dengan dhammah, baris depan dengan baris depan pada ain dia. Ini berbeza. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam muka surat 24, semua kata kerja yang kita nampak di sini ni, daripada atas kali ni, fa'ula yaf'ulu, ni pola dia, wazan dia. Paling atas kali ni wazan dia, fa'ula yaf'ulu, fa'alatan maf'alan, itu wazan. Okey. Di bawah dia basura. Basura itulah kata kerja dia. Jadi kata kerja yang basura, ba'uda, jabuna, januba, hasuna, rakusa, radula, sahula, sa'uba, fasuha. Semua yang tu dia mengikuti pola fa'ula yaf'ulu. Tak boleh dia ambil kata kerja, tak boleh dia ambil pola yang lain, tak boleh. Kena ikutkan fa'ula yaf'ulu. Ustaz, kita ubahlah sini ni basura ya busuru. Ni kita ubah jadi basara ya basaru, tak boleh. Dia kena ikutkan wazan. Wazan ini juga tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey. Alhamdulillah. Okey. Hajah misalmah. Okey tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey, bagi tuan-tuan dan puan-puan yang dah hadir, yang dah datang, sila bagi salam, bagi tahu nama tuan-tuan atau puan-puan, bagi tahu nama biar saya tahu nama tuan-tuan dan puan-puan ya, biar saya ingat. Takut saya salah panggil nama nanti. Okey. Ataupun tuan-tuan dan puan-puan yang dah hadir, sila komen tag kawan-kawan yang lain lah, biar dia boleh tengok live kita pada pagi ni. Tulis nama dia dekat komentar tu, biar dia ikut pula. Ramai lagi yang boleh dapatkan manfaat daripada live kita. Okey, tuan-tuan dan puan ya. Jadi kata kerja yang ada di sini ni, basura, ba'uda, jabuna, januba, semua dia ikutkan pola yang ni, fa'ula yaf'ulu. Tak boleh kita tukar kepada pola yang lain. Okey. Azman. Okey, masya-Allah. Amin ya. Amin. Dari Sabah. Okey. Barakallah. Ni Haji Abdul Halim. Okey. Jadi ini pola dia dan ini kata kerja dia pada dalam table. Lepas tu tuan-tuan dan puan, kata kerja selalunya kalau kita tengok dekat atas ni,
dekat dalam di atas tabel tu ada yang mengikuti wazan ini kebanyakan. Kebanyakan dia adalah berupa sifat. Kebanyakan dia berupa sifat. Berupa sifat. Contoh dia tuan-tuan dan puan-puan. Sini kita tengok, sini jauh. Ada jauh ya? Ada jauh di sana sini ya. Ba'uda, jauh. Ba'uda. Ini kata kerja ni. Ba'uda ya ba'udu. Ya ba'udu. Yab'udu. Ustaz, maknanya ni jauh kan? Jauh tu kan sifat. Boleh ke sifat jadi kata kerja? Boleh. Boleh kita buat dia seperti halnya kata kerja. Jadi maknanya telah jauh, sini sedang jauh. Jadi maknanya kalau dia serupa macam kata kerja, kalau dia dah jadi kata kerja, dia ada masa khas dia. Sini telah jauh, sini sedang jauh. Ada masa dia ya. Masya Allah, Hajah Zainab, ada Hajah Nurmadiah, Hajah Azizah, Hajah Mak Engkujan. Okey, waalaikumsalam. Okey, jadi ba'udah telah jauh. Ini ni sedang jauh. Jadi adakah kata kerja? Boleh, sifat boleh ada kata kerja. Tapi kalau dia dah jadi kata kerja, maka dia ada masa dia. Masa khas dia. Ini telah maknanya pada masa lampau, fi'il madi. Ini sekarang ataupun akan datang maknanya fi'il mudhari'. Okey. Okey tuan-tuan dan puan-puan ya. Ba'uda ya ba'udu maknanya telah jauh ataupun sedang jauh. Ada juga takut. Telah takut boleh juga. Dalam kitab tu ada lagi jinabat. Ada lagi bagus. Bagus pun juga boleh. Hasunah telah bagus ataupun sedang bagus. Lepas tu ada murah, sedang murah atau telah murah. Kalau fi'il madi dia rakhusa maknanya telah murah. Radula hina, sahula mudah, sa'uba sulit, fasuha fasih. Semua ni hampir semua, majority, hampir semua kata kerja dia bermaknakan sifat. Jadi kata kerja dia ni macam makna dia macam sifat lah. Okey. Jadi Ustaz, beza ya kata kerja. Jadi dalam bahasa tu ada juga kata kerja yang menyatakan perbuatan, ada juga kata kerja yang dia tu makna dia untuk sifat, ada yang macam ni untuk sifat ni. Okey. Okey tuan-tuan dan puan-puan ya. Itu ada nota dia dekat atas tu sekali, atau ada dibagi tahu. Lepas tu ini kata kerja dia. Sekarang kita cuba ubah. Masdar dia. Sini ni ada masdar. Maknanya masdar ni boleh maknanya jadi macam sini ni maknanya jauh ya. Masdar ni pun juga boleh maknanya jauh juga. Contoh sini bu'dan. Bu'dan. Masdar dia apa? Bu'dan. Makna masdar boleh kita buat jadi macam makna kata kerja. Ini ni telah jauh, sedang jauh. Ini ni kita buat saja makna jauh ataupun kejauhan boleh juga. Maknanya boleh jauh ataupun kejauhan. Boleh. Ni jauh. Maknanya boleh sama macam kata kerja. Tapi beza dia dengan kata kerja apa? Kalau kata kerja dia ada masa, telah jauh, sedang jauh. Kalau ni jauh sahaja. Ini buat dia jauh. Kalau ini telah jauh, ni dia telah jauh, dia sedang jauh, ini jauh saja makna dia. Okey, itu beza masdar dengan kata kerja tuan-tuan dan puan-puan ya. Masdar boleh dimaknakan macam kata kerja, tapi dia tak punya masa khas, tak ada punya masa tertentu dia. Kalau ini telah jauh, dia telah jauh. Ini dia sedang jauh, yang ini jauh saja. Ataupun boleh juga dimaknakan macam kejauhan. Macam tu ya. Okey, waalaikumsalam Hajah semua. Tak apa, Hajah masuk lewat pun tak apa. Okey. Lepas tu, selepas isim masdar, bu'adan, mu'adan pun sama juga. Isim masdar mimi sama je. Masdar mimi sama saja. Lepas tu isim fa'il dia. Isim fa'il dia apa? Isim fa'il dia adalah ba'idun. Ba'idun. Tuan-tuan dan puan-puan, yang ba'id ini lebih tepatnya kita anggap dia sebagai sifat.
Jadi ini sifat tu tuan-tuan dan puan-puan. Ada kita belajar hari tu sifat musyabbahah bi ismil fa'il ya. Ini yang dianggap sebagai sifat musyabbahah tu. Sifatun musyabbahatun. Musyabbahatun. Ini sifat tu. Jadi ini sifat. Jadi lebih tepatnya dianggap sebagai sifat, bukan sebagai ismul fa'il. Tapi Ustaz boleh je buat ismul fa'il? Boleh je. Sebab dalam kitab pun juga dia buat ismul fa'il saja dalam kitab ni. Dalam kitab dia buat ismul fa'il, tak apa, tak masalah. Sebab kan memang nama sifat ni kan nama dia sifatun musyabbahatun bi ismil fa'il. Jadi sifat yang menyerupai isim fa'il. Tapi lebih tepatnya lah, tuan-tuan dan puan-puan, kita tulis dengan sifat. Jadi kalau ismul fa'il atau sifat ni maknanya apa? Yang jauh. Maknanya yang melakukan perbuatan jauh tu. Yang jauh. Sini ni maknanya apa? Sini ni telah jauh. Dia telah jauh. Sini ni dia sedang jauh. Dekat sini ni jauh saja. Sini ni yang jauh. Yang jauh. Ini ni yang dinamakan dengan sifat. Ustaz, saya nak tulis ismul fa'il sajalah. Saya nak samakan saja dengan yang sebelum ni kita belajar. Boleh? Tuan-tuan dan puan-puan nak cakap ini ismul fa'il pun okey juga. Okey? Okey. Jadi, telah jauh, sedang jauh, jauh, yang jauh. Okey. Atau sesuatu yang jauh, ataupun orang yang jauh. Boleh juga maknanya. Jadi, yang jauh ya. Okey. Apa lagi? Isim maf'ul dia tak ada ya. Isim maf'ul dia tak ada. Lepas tu fi'il amar dia, jauhlah. Ubu'ud ada sana ya. Makna lepas tu nahi dia, jangan jauh, la tab'ud, jangan jauh, jangan kamu jauh. Mab'adun maknanya tempat jauh ataupun masa jauh, masa jauhnya dia tu. Okey. Jadi itu semua macam mana penggunaan sigat ataupun penggunaan tasrif istilahi pada ba'un dan yam'udu. Kalau yang masdar dia macam mana kita maknakan? Ini makna dia jauh. Kalau isim fa'il dia macam mana kita maknakan? Ini maknanya yang jauh. Jadi kita kena fahamkan dan kena boleh terjemahkan setiap perkataan ikutkan sigat dia. Kalau sigat masdar maknanya sama macam kata kerja tapi tak ada masa ataupun pelaku dia. Ke sini dia telah jauh, dia sedang jauh. Ini maknanya jauh saja. Ini maknanya yang jauh. Boleh? Tuan-tuan puan-puan ya. Ustaz muka surat berapa? Muka surat 24. Okey. Setakat ni ada soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan semua? Ada soalan? Kita cuba satu lagi lah ya. Kita cuba nanti yang lain. Ada soalan setakat ni? Tak ada? Hal fahim tum? Okey. Hajah Nur Fazilah, betul. Tapi ada lagi pada yang bentuk yang lain ada juga rasanya. Tapi majoriti isim fa'il pada wazan fa'ula ni majoriti semua dia tu adalah sifat, betul. Betul. Masdarnya tidak ikut wazan fa'alah. Okey. Masdar Hajah ni Salma. Okey, masya-Allah, mumtazah, betul soalan Hajah ni. Masdar untuk kata kerja 3 huruf selalunya dia tak ikutkan wazan. Kadang-kadang dia tak ikutkan wazan, kadang-kadang ada ikutkan wazan. Dia tak selalu ikut wazan juga Hajah. Kalau masdar macam tu. Jadi kalau masdar untuk kata kerja yang 3 huruf ni 3 huruf sekarang ya. 1 2 3. Masdar untuk kata kerja yang 3 huruf memang ada yang tak ikutkan wazan. Tapi kalau Hajah dan Haji tengok pada kata kerja yang 4 huruf, 5 huruf, dia ikutkan wazan tu. Kalau 3 huruf memang macam tu. Kadang-kadang ada yang tak ikutkan wazan ya. Okey, betul Hajah ni Salma. Ada lagi soalan daripada Hajah-Hajah semua? Hal fahim tum? Hajah dan Haji, hal fahim tum? Boleh faham ya? Ada soalan? Tak ada ya? Okey. Sekarang kita cuba kata kerja yang lain lah lagi. Kita cuba yang lain. Waalaikumsalam Hajah Wirdah. Okey. Kita cuba lagi yang lain, iaitunya yang mudah atau senang. Sahula. Macam mana
fi'il mudhari' dia. Tuan-tuan dan puan-puan semua. Sahula. Sila tuan-tuan dan puan-puan komen dekat sana. Apa fi'il mudhari' dia? Sahula ni. Sila komen tuan-tuan dan puan-puan semua. Apa fi'il mudhari' daripada sahula? Sila. Maknanya sekarang ni telah mudah ataupun telah senang ya. Mudah atau senang lah. Telah senang atau telah mudah. Kita buat jadi fi'il mudhari' sedang mudah. Sedang menjadi mudah. Apa? Sila tuan-tuan dan puan-puan. Buat fi'il mudhari' dia. Apa fi'il mudhari' dia tuan-tuan dan puan-puan? Sila. Okey. Ada yang boleh jawab? Okey, Masya Allah. Haji Abdul Halim. Okey, Hajah Nur Fazilah, Hajah Misalmah. Okey. Okey, betul. Jadi kalau sahula, ikutkan saja dekat atas tu. Sahula yashulu. Sedang mudah. Okey, yashulu. Betul. Hajah Ma'angkujan, Hajah Wirdah, Hajah Zainab. Okey. Hajah Nur Fazilah. Okey, Masya Allah. Hajah Nurmadiah. Okey. Okey, sahula yashulu. Lepas tu kita buat kemudahan ataupun mudah. Ataupun kita maknakan mudah saja. Sini ni telah mudah, sedang menjadi mudah. Atau kita ubah lagi, mudah saja ataupun bermaknakan kemudahan. Apa bahasa Arab dia? Tuan-tuan dan puan-puan. Kemudahan ataupun mudah saja. Apa bahasa Arab dia? Kaifa naqulu fil lughatil arabiyyah? Mudah ataupun kemudahan. Apa bahasa dia tuan-tuan dan puan-puan? Kalau ini maknanya setelah mudah, sedang mudah, kita ubah lagi kemudahan ataupun mudah saja. Apa bahasa dia? Sila tuan-tuan dan puan-puan komen. Apa bahasa dia? Okey. Sila. Tak apa, salah pun tak apa tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey, Hajah Azizah yang jawab tadi ya, betul. Kemudahan, betul. Sila. Hajah Wirdah. Hajah Wirdah belum sahlun, boleh lah, boleh. Tapi ada yang lebih tepat dia, boleh juga. Hajah Aisyah boleh juga. Cuma kena tengok dalam kitab, boleh tengok dalam kitab sana ada. Hajah Nur Fazilah betul. Hajah Nurmadiah boleh juga. Hajah Ma'angkujan boleh. Kemudahan ya. Belum betul lagi Hajah Nurmadiah, sama macam tadi Hajah apa tadi salah ya? Hajah Mulia tadi sama macam Hajah Aisyah, Hajah Wirdah, itu belum betul lagi, belum. Kena tukar. Hajah Zainab belum lagi. Hajah Zainab belum. Kemudahan ataupun mudah. Kita gunakan apa? Gunakan isim masdar. Macam Haji Abdul Halim dengan Hajah Ma'angkujan ataupun Hajah Nur Fazilah tadi. Kita gunakan isim masdar dia. Kemudahan ataupun mudah sahaja. Masdar. Masdar di sini apa tuan-tuan dan puan-puan? Masdar dia adalah suhulatan. Suhulatan. Ini masdar dia. Okey, waalaikumsalam Hajah Nurmah, tak apa. Suhulatan. Maknanya kemudahan atau mudah. Jadi sini ni maknanya dia telah mudah atau telah mudah, sedang mudah, mudah ataupun kemudahan makna dia. Okey. Suhulatan. Okey. Selepas tu kita buat lagi yang mudah. Apa bahasa dia? Hajah dan Haji. Yang mudah atau sesuatu yang mudah. Sesuatu yang mudah atau yang mudah. Apa bahasa Arab dia? Tuan-tuan dan puan-puan semua. Betul Hajah Nurmah. Kata nama terbitan, betul. Kita ubah sekarang. Yang mudah. Ataupun sesuatu yang mudah. Apa bahasa dia tuan-tuan dan puan-puan? Sila. Tuan-tuan dan puan-puan komen dekat sana. Yang mudah atau sesuatu yang mudah. Apa bahasa Arab dia tuan-tuan dan puan-puan? Yang mudah atau sesuatu yang mudah. Sila. Okey. Hajah Nur Fazilah. Masya Allah. Ada lagi Hajah Zainab. Masya Allah.
Sahilun. Bukan sahilun Haja. Mungkin Haja salah type tu. Bukan sahilun ya. Sahlun. Okey, Haja Nur Fazilah betul. Apa yang mudah? Haja Wirda. Bukan mashul. Bukan. Kita gunakan yang mudah atau sesuatu yang mudah. Haji Abdul Halim Mumtaz. Haja Aisyah Mumtazah. Okey. Ada lagi? Ada lagi? Tak ada. Jadi sesuatu yang mudah atau yang mudah maknanya dia pelaku dia atau yang mudah. Dia pelaku dia, atau kita gunakan ismul fa'il, atau yang lebih tepat dia sebabkan mudah tu berupa sifat, kita gunakan sifat istilah dia, bukan ismul fa'il ya, tapi boleh je. Jadi apa? Kalau yang mudah sahlun. Sahlun. Dan di dalam kitab ni ada ni sahlun. Dalam kitab ada, tapi dia buat ustaz ini isim fa'il. Boleh je, tak masalah. Tuan-tuan dan puan-puan nak buat dia sifat pun tak apa juga. Nak buat dia sigat dan isim fa'il pun tak apa juga. Jadi sahlun. Jadi maknanya apa? Yang mudah atau sesuatu yang mudah. Boleh? Macam tu tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey. Jadi itu sajalah untuk pemahaman kita ni. Okey. Sekarang kita cuba buat latihan. Kalau lagu dia ustaz, macam mana lagu dia? Lagu dia sama je. Sahula yashulu suhulatan wa mashalan. Tuan-tuan dia. Sini ni basura. Saya ambil lagu ya. Basura ya busuru basaratan wa mabsaran fahuwa basirun. Dua kali. Basirun dia 2 kali ya. Jadi isim fa'il dia 2 kali kita nyanyikan. Basura ya busuru basaratan wa mabsaran fahuwa basirun ubsur la tabsur mabsarun ubsur la tabsur mabsarun. Macam tu dia Haja. Dah macam Sufyan Suhaimi suara saya kan? Suara saya dah macam suara Sufyan Suhaimi. Okey. Cuma kurang dia tadi tak ada muzik dia. Okey. Belum mahir. Okey, tak apa Haja. Kita cuba lagi masuk pada latihan. Tadi tu lagu sajalah. Okey. Kita buat latihan. Senang saja Hajah Nurma. Tak ada payah pun. InsyaAllah senang saja. Kita cuba latihan dia. Tengok latihan dia. Yang bawah tu. Yasiru. Sorry. Yasiru Muhammadun Okey. Ustaz, yasiru tu apa makna dia Ustaz? Yasiru ni kadang-kadang tak payah dimaknakan, kadang-kadang tak payah. Kadang-kadang makna dia menjadi. Ataupun tak payah dimaknakan pun tak payahlah. Dimaknakan tak payah sangatlah. Okey, jadi yang ini kita nak fokus dengan yang ini. Dalam kitab tu dia dah bagi baris bawah ya. Okey, cara dia apa? Macam yang sebelum ni kita buat. Pertama, cari fi'il madi dia. Dah dapat fi'il madi ya. Lepas tu apa lagi cara dia? Cari wazan dia. Apabila dah dapat wazan, apa lagi kita cari? Kita cari bina apa? Lepas wazan, sigot dia. Okey, sigot dia dulu ya. Terbalik saya. Sigot dia dulu. Lepas fi'il madi, kita cari sigot dia. Sigot dia. Sorry. Lepas kita dapat sigot, cari wazan dia. Macam tu tuan-tuan dan puan-puan ya. Pertama, fi'il madi dia, lepas tu sigat dia, lepas tu wazan dia. Okey. Muhammad, kita tak payah maknakan lah ni. Muhammad itu, ini ni apa ni? Tuan-tuan dan puan-puan fi'il madi dia. Apa ni fi'il madi dia? Apa ni? Sila tuan-tuan dan puan-puan komen, apa fi'il madi dia?
Fi'il madi dia apa tu? Tuan-tuan dan puan-puan semua. Apa fi'il madi dia? Fi'il madi dia apa? Boleh tengok dalam kitab. Dalam table ada. Hajah wirdah. Okey, apa ni tuan-tuan puan-puan fi'il madi dia? Basurah, hajah wirdah, masya-Allah. Ada lagi di antara tuan-tuan dan puan-puan nak jawab apa fi'il madi dia? Okey, hajah Zainab. Okey. Ada lagi? Tak nampak. Tak nampak? Boleh ada. Dalam kita ada, cari sana tu. Hajah dan haji ada. Basura, basara. Ada dalam kitab ya? Basura, basura. Okey semua. Basura. Basura. Jadi fi'il madi dia adalah basura. Apa makna dia? Makna dia melihat. Oh, melihat maknanya. Okey, Muhammad adalah kan sigot dia hajah dan haji. Kalau sigot dia, kalau kita tengok perkataan ni, kita pun boleh tahulah. Tak payah kita nak fahamkan sigot, kita pun boleh tahu. Dia ni sigot apa ni? Hajah dan haji semua. Sigot apa dia ni? Sigot? Sila tuan-tuan dan puan-puan boleh jawab, sigot apa tu? Itu tu nampak je. Kalau kita tengok yang basura ni sampai ujung ni, kita tengok cuma satu je yang serupa dengan ni. Apa sigot dia? Tengok sini ada. Sini dah ada jawaban dia. Boleh nampak tuan-tuan dan puan-puan ya. Basura ya busuru basuratan. Cuba cari. Apa sigot dia? Sila tuan-tuan dan puan-puan. Apa sigot dia? Ada yang boleh jawab? Apa sigot dia? Apa? Basi. Betul. Ismul fa'il. Ismul fa'il. Maknanya apa? Yasiru Muhammadun. Muhammad itu orang yang melihat. Orang yang melihat. Maknanya dia pelaku lah. Orang yang melihat. Basir. Kalau hajah tengok sini ni. Basir. Ada fa'il. Basiran. Sini basirun. Ustaz, kalau kita tulis sini basir, tak mungkin ron sini. Sebab ada alif dekat ujung ni, mestilah sini basiran. Baris ujung ni beza Ustaz, macam isim masdar je. Tak. Ini ni baris ujung tu boleh berubah-ubah tuan-tuan dan puan-puan ya. Boleh basiran, boleh basirun, boleh basirin. Okey. Jadi dia ismul fa'il. Maknanya apa? Muhammad itu orang yang melihat. Orang yang dapat melihat. Macam tu ya. Ismul fa'il. Kalau isim maf'ul tak ada ya. Hajah ya. Dalam kitab ni tak ada isim maf'ul dia untuk yang ni ya, wazan yang ni ya. Isim fa'il, orang yang melihat. Boleh tuan-tuan dan puan-puan ya? Mungkin di antara tuan-tuan dan puan-puan, ustaz dalam kitab ni basirun saja. Sini kenapa pula ron ni? Itu dalam nahu. Kenapa boleh jadi ron? Sebabkan dia ada yasiru. Yasiru ni sama macam kana. Kerja dia sama macam kana. Dia kena ada isim kana, kena ada khabar kana. Sama ni dua-dua ni. Jadi yasiru ni sama macam kana. Ada isim dia, ada khabar dia. Itu boleh tuan-tuan dan puan-puan tanyakan kepada Ustaz Angga. Itu dalam nahu ya. Okey. Boleh tanyakan esok belajar dengan Ustaz Angga. Tanyakan tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Okey tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi wazan dia apa? Wazan dia adalah fa'ilun. Dalam kita ada fa'il. Okey, fa'ilun. Okey. Semua boleh faham ya? Hal fahim tu? Saya padam ya? Okey, saya padam. Hal fahim tu tuan-tuan dan puan-puan semua boleh faham ya? Kalau ada yang tak faham, tanyakan. Okey. Isim fa'il semua huruf hujung tu domatan ke ustaz? Tak mesti domatan Hajah. Kalau baris ujung tu dia boleh berubah-ubah. Contoh basirun. Boleh ke tak ni domatan? Boleh ke tak tanwin? Boleh ke tak dia tu
domah macam biasa saja, bukan domah tan, boleh. Kita bagi alif lam. Kalau bagi alif lam dia tak boleh tanwin, jadi dia al-basiru. Boleh? Tak masalah. Baris ujung tu itu berkenaan dengan nahwu. Dia boleh gunakan tanwin, dia boleh tak gunakan tanwin, boleh. Dia boleh menggunakan baris atas, boleh menggunakan baris bawah, boleh menggunakan baris depan, boleh. Tapi bila mana saja dia menggunakan baris depan, baris atas, baris bawah, itu dalam nahwu. Ada sebab-sebab dia. Boleh tuan-tuan dan puan ya? Kalau dia tanwin ke tak tanwin, boleh je hajah ya. Kalau hajah tak nak gunakan tanwin, hajah benci dengan tanwin, saya tak suka tanwin Ustaz. Boleh. Kita bagi alif lam. Kita letak alif lam, maka tak boleh tak gunakan tanwin. Boleh? Okey saya. Okey. Saya pun tak suka juga guna tanwin. Saya selalu guna alif lam. Selalulah. Tapi ikutkan ayat juga hajah ya. Ikutkan ayat juga ya. Okey. Ini nombor 1. Nombor 2. Kita cuba ya. Nombor 2 ni senang. Okey. Yang ni tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey. Kita cari apa fi'il madi dia. Apa sigat dia. Apa wazan dia. Okey. Sila tuan-tuan dan puan-puan semua cari. Cari apa fi'il madi dia. Sila tuan-tuan dan puan-puan cari apa fi'il madi dia ni. Cari fi'il madi dia dulu. Sila. Okey. Buku mana tu? Ni buku tasrif hajah, tasrif dan i'lal. Buku tasrif ya. Okey. Cari apa fi'il madi dia hajah dan haji semua. Buku tasrif muka surat 24. Buku tasrif ya. Surat 24. Okey, hajah wirdah betul. Ada lagi hajah nak buat. Apa fi'il madi dia? Fi'il madi dia adalah betul semua ya. Fi'il madi dia ba'uda. Fi'il madi dia ba'uda. Fi'il madi dia ba'uda. Sigat dia. Apa ni sigat dia tuan-tuan dan puan-puan semua? Sigat yang ni. Agak-agaknya lah. Sini ni ba'uda ni maknanya apa? Jauh. Sini ni apa maknanya tuan-tuan dan puan-puan? Kalau ba'uda jauh. Jadi sini ni apa? Jauh daripada kejahatan. Syarri ni kejahatan. Jadi sigat dia sini apa tuan-tuan dan puan-puan? Sigat dia apa ni? Isim ke? Isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, fi'il nakis. Apa ni sigat? Fi'il amar, fi'il nahi. Lepas tu isim zaman, isim makan. Apa ni sigat dia tuan-tuan dan puan-puan semua? Apa sigat dia? Okey. Masya Allah. Boleh jawab ya. Haji Abdul Halim boleh. Hajah wirdah. Masya Allah. Mumtazah. Ada lagi? Ada lagi nak jawab? Apa sigat dia? Tuan-tuan dan puan-puan semua. Betul. Ada. Sigat dia adalah fi'il amar. Fi'il amar. Ustaz, macam mana Ustaz tahu Ustaz? Tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak. Kita tengok pada kitab tu, kita tengok yang ba'uda. Mana yang paling sama? Tengok sampai sangat yang paling sama adalah fi'il amar. Ubu'ud. Sama tuan-tuan dan puan-puan dia, gunakan alif dekat awal dia. Gunakan alif dekat awal dia. Jadi dia fi'il amar tuan-tuan dan puan-puan ya. Boleh tuan-tuan dan puan-puan gunakan cara yang mudah dia. Tahu kita fi'il madi dia, lepas tu kita samakan saja. Tengok mana sama. Kalau kita tengok sama dia, lepas tu kita bagi makna dia. Kalau fi'il amar maknanya jauhlah. Maknanya menjauhlah dari kejahatan. Sesuai. Boleh.
kita gunakan yang ni. Jadi dia fi'il amar. Boleh kita gunakan. Fi'il amar maknanya menjauhlah. Menjauhlah daripada kejahatan. Atau sesuatu yang buruk. Fi'il amar. Okey, wazan dia apa tuan-tuan dan puan-puan? Wazan dia. Masya Allah. Hajah Wirdah dah buat sana. Okey, wazan dia apa? Wazan dia. Sila. Tuan-tuan dan puan-puan semua, wazan dia apa? Apa tu wazan dia? Wazan dia adalah all. Di atas sekali tu ada. Dalam kitab tu ada yang paling atasnya all. Jadi macam mana nak tulis ni? Jadi dia bu'ud. Macam tu. Tuan-tuan dan puan-puan semua. Okey. Jadi macam tu ya. Senang saja. Ini soalan nomor 2. Okey. Dah. Kita ni nombor 2 ni senang. Menjauhlah dari kejahatan. Okey, kita cuba lagi. Yang lain. Hal fahim tum. Hajah dan haji semua. Boleh faham? Boleh faham ya? Kita cuba satu soalan terakhir. Untuk hari ni. Okey. Kita cuba nombor 3 pun boleh juga. Nombor 3. Tak masalah. Nombor 3 boleh. Okey. Kita cuba ya. Okey. Nombor 3. Nombor 3 ni maknanya apa Ustaz? Maknanya menghancurkan. Sahibihi ni maknanya apa? Pelakunya ataupun apa sini makna? Ada tak ada sini makna ya? Pelaku dia atau orangnya atau orangnya. Menghancurkan pelakunya boleh juga. Atau menghancurkan orangnya. Pelakunya lah. Kalau kita senang tu pelakunya. Okey. Pelakunya betul. Hajah Umur Ridha ya. Pelakunya. Menghancurkan pelakunya. Okey. Sekarang kita tengok yang sini ni. Ni dia kita nak cari. Apa fi'il madi dia? Apa sirat dia? Apa wazan dia? Pertama tuan-tuan dan puan-puan cari fi'il madi dia. Sila tuan-tuan dan puan-puan semua cari fi'il madi dia. Cari fi'il madi. Sila. Boleh jumpa tuan-tuan dan puan-puan fi'il madi dia? Boleh jumpa? Hajah Umur Ridha boleh. Jabuna. Okey, ada lagi nak jawab? Apa fi'il madi dia? Okey. Okey, Hajah Wirdah Jabuna. Okey, semua boleh dapat ya, Jabuna. Okey, semua boleh dapat. Jabuna. Apa maknanya tuan-tuan dan puan-puan? Maknanya adalah takut ya. Takut ya. Takut. Maknanya takut. Okey. Selepas tu, kita tengok sigot dia. Kalau sigot ni senang dia kita sesuaikan dengan makna ayat. Senang dia lah. Okey. Sini tak mungkin sini fi'il ni. Ada alif lam tak mungkin fi'il ni. Kalau ada alif lam tak mungkin fi'il. Tak mungkin. Fi'il tak mungkin ada alif lam. Maknanya fi'il, maknanya ni isim ni. Sama ada isim masdar, isim fa'il, isim zaman, isim makan. Senang saja ni tuan-tuan dan puan-puan. Boleh tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam table tu pun juga ada. Tak payah nak fahamkan ayat pun juga boleh. Tengok dalam table. Yang mana yang ini ni sigot dia tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tu? Apa sigot dia? Sigot dia. Fa'alatan. Okey, sigot dia apa tuan-tuan dan puan-puan? Isim masdar ke? Isim zaman ke? Isim makan ke? Isim fa'il ke? Atau apa? Okey. Sigot dia adalah isim masdar.
Okey. Ismul masdar. Isim masdar. Jadi sini ni boleh kita buat maknanya macam kata kerja, boleh je, tak masalah. Takut, maknanya takut ya. Takut adalah atau takut itu atau ketakutan, rasa takut itu menghancurkan pemiliknya, menghancurkan pelakunya. Macam tu ya. Menghancurkan pemiliknya atau pelakunya. Rasa takut itu menghancurkan, muhlik ni membunuh atau menghancurkan pelakunya atau perbuatan, menghancurkan orang, menghancurkan pelakunya atau pemiliknya. Pemilik rasa takut tadi ya. Macam tu tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi ni isim masdar. Wazan dia apa? Wazan dia ustaz, fa'alatan. Oh, fa'alatan wazan dia. Fa'alatan. Jadi sini ustaz, saya tulis lah. Saya ni dekat atas ni saya tulis, kalau sini wazan dia fa'alatan, maknanya dekat sini ni jabanatan. Oh, tak boleh natan, tak boleh tanwin. Kenapa? Sebabkan awal dia alif lam, jadi sini tak boleh tanwin. Jadi dia aljabanata. Betul ke aljabanata? Belum lagi betul tuan-tuan dan puan-puan. Dalam nahu belum betul. Dalam nahu ya. Kenapa belum betul? Sebabkan isim di awal ayat dia menjadi apa? Menjadi mubtada. Mubtada mesti rafa. Jadi sini tak boleh baris atas. Kalau rafa dia kena baris depan tuan-tuan dan puan-puan ya. Itulah kita kena faham tasrif dan juga saraf. Saya kena gabungkan dua, tasrif dan juga saraf ya. Okey, jadi asalnya memang fa'alatan. Sini asalnya jabanatan ya. Tapi sebabkan sini dah ada alif dengan lam, maka jadi dia tadi apa? Aljabanata. Cuma disebabkan dia awal ayat, dia jadi mubtada, kita buat jadi jabanatu tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey, betul. Betul. Okey. Jadi macam itulah tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena faham dua-dua lah. Tasrif juga, nahu pun juga. Okey. Jadi itu sajalah tuan-tuan dan puan-puan. Aljabanatu. Okey, betul. Jadi itu saja tuan-tuan dan puan-puan kelas kita untuk tasrif hari ini. InsyaAllah selepas ni kita akan belajar lagi, iaitunya bahasa Arab komunikasi. Cuma kita nanti belajar bahasa Arab untuk membina ayat. Tuan-tuan dan puan-puan ingat apa latihan kita sebelum yang akan kita buat hari ini, tajuk dia. Sila tuan-tuan dan puan-puan cek semula. Apa tajuk yang kita minta pada pada hari Rabu ya. Hari Rabu terakhir kali saya ada bagi tahu tajuk yang akan kita bincang pada hari ini untuk bahasa Arab komunikasi. Jangan lupa ya. Okey, jadi itu saja. Sekejap lagi kita akan masuk kepada bahasa Arab komunikasi. Jangan tuan-tuan dan puan-puan sia-siakan live kita ni. Jangan sia-siakan, jangan lewatkan. Okey, kena hadir juga. Sebaik-baiknya kena hadir biar kita boleh dapatkan manfaat. Dan juga sila tuan-tuan dan puan-puan ajak saudara-saudara semua untuk belajar bahasa Arab. Insya-Allah bahasa ni taklah susah, insya-Allah mudah. Yang penting kita harus istiqamah untuk belajar bahasa Arab. Itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih banyak atas kehadirannya. InsyaAllah jumpa lagi sekejap lagi untuk bahasa komunikasi. Wallahu a'lam. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.